Baik, kembali dalam cerita. Satu perkara yang boleh saya kongsikan dengan anda, kalau anda lungsuri asraawani.com, pastinya anda dapat menyaksikan apa yang kami sebut sebagai diary lockdown. Diary lockdown ini kami memaparkan kisah dari awal sehingga ke hujungnya bagaimana sesuatu situasi itu berlaku, terutamanya melibatkan masyarakat dan juga rakyat Malaysia. Jadi hari ini, daripada rentetan apa yang berlaku dalam suasana kita berdepan dengan pandemik COVID-19 adalah mereka yang berada dalam sektor pendidikan, terutamanya guru ataupun cikgu yang sentiasa memberikan yang terbaik, terutamanya dalam sistem pembelajaran dan pembelajaran di rumah ini. Pengajaran dan pembelajaran di rumah atau kita sebut sebagai PDPR. Untuk diary lockdown kali ini, saya bersama dengan Faris Azman. Faris Azman ada cerita berkaitan dengan seorang guru. Cerita diary ini yang dibawa ataupun pengkisahannya berkaitan dengan PDPR, rutin yang dilakukan. Kalau Faris boleh kongsikan bagaimana seorang guru ini membawa situasi dan juga rutin hariannya. Faris. Baik, terima kasih Sad. Ini antara cerita yang kita bawa daripada PKP 3.0 total lockdown yang berlaku. Sudah tentu PDPR ini menyaksikan sejak 18 Mac apabila guru-guru dan juga murid-murid, ibu bapa juga antara yang terkesal apabila kita berkata dengan PDPR. Pada awalnya mungkin agak janggal atau awkward kita katakan bagaimana PDPR ini boleh berlangsung. Tetapi ketika ini boleh dikatakan rata-rata terutamanya pelajar-pelajar yang berada di bandar dan di luar bandar, mereka sudah mula faham bagaimana perjalanan PDPR ataupun secara online learning ini tetapi sudah tentu ada masalah seperti gadget, ada yang tiada tak cukup bekalan handphone ataupun laptop dan sebagainya di rumah. Ada juga kalau kita dengarkan berita-berita sebelum ini mengenai dengan ada satu keluarga yang hanya ada satu handphone, mereka terpaksa berikan kepada kakaknya, adiknya dan itulah cerita-cerita PDPR. Tapi dalam diary lockdown yang saya bawakan sebenarnya daripada 1 Jun PKP 3.0, anda boleh lihat di skrin ketika ini adalah guru bahasa Inggeris daripada Sekolah Kebangsaan Luagan Lawas Sarawak. Kisah seorang guru iaitu Cikgu Muhammad Nazmi Rosli, 28 tahun, yang pernah menjadi juara dalam anugerah Guru Inspirasi McDonald 2019 dan pernah menjadi guru pembelajaran abad ke-21 PAK 21 pada tahun lalu. Beliau diangkat dan beliau ketika ini berada di Lawas. Dan apa yang menarik dengan kisah Cikgu Muhammad Nazmi ini, setiap hari perjalanan bagaimana PDPR itu dijalankan. Sebenarnya Ihsan, kalau kita berkatakan di bandar, mungkin PDPR itu secara online. Tetapi di kawasan pedalaman sebenarnya internet akses itu adalah satu perkara yang mungkin bukanlah satu keistimewaan buat mereka. Bukanlah satu perkara ataupun basic needs yang mereka ada. Tetapi apa yang dikatakan oleh Cikgu Muhammad Nazmi ini amat menarik. Mereka semangat guru untuk mendidik pelajar-pelajar mereka ini menggunakan modul-modul PDPR secara yang diletakkan di kantin sekolah setiap hari Isnin, Rabu dan hari-hari tertentu, dan kemudian mereka akan meminta ibu bapa untuk mengambilnya, dan apabila mereka ibu bapa membantu untuk menyiapkan modul-modul ini, kemudian mereka akan writing ataupun marks setiap kerja-kerja rumah yang telah pun diberikan. Jadi itu boleh katakan hanya 0.01 sahaja inisiatif yang dilakukan oleh Cikgu Muhammad Nazmi. Banyak lagi sebenarnya Ihsan. Kalau seorang guru itu banyak perkara ataupun banyak cara yang mereka ingin buat proses pembelajaran pendidikan itu agak menarik. Tetapi di Cikgu Muhammad Nazmi ni apa menariknya sebenarnya Ihsan? Dalam diary lockdown anda boleh lihat menggunakan kamera ataupun syuting filem pendek. Itu antara pendekatan yang diambil oleh Cikgu Muhammad Nazmi. Antaranya tiang-tiang, antara yang berkisarkan mengenai masyarakat, mengenai penyalahgunaan data, bagaimana juga pada masa yang sama penggunaan kamera, itu kamera trik dan sebagainya. Tetapi ini pendedahan yang diajar setiap hari, kerana bagi Cikgu Muhammad Nazmi, apa saja yang berlaku di sekitaran itu adalah satu pendidikan ataupun satu perkara yang boleh mendidik kita menjadi seorang yang lebih baik dan juga seorang yang kreatif. Jadi apa yang digunakan oleh Cikgu Muhammad Nazmi,
bayangkan darah yang digunakan dalam syuting itu juga ditunjukkan kepada saya. Menggunakan sos, menggunakan sirap, bagaimana untuk mencampurkannya. Itu membentuk idea kreatif kepada anak-anak murid beliau untuk lebih terbuka menilai seni itu, begitu juga dengan pendidikan. Dan tetapi dalam kisah-kisah Cikgu Muhammad Nazmi ada juga hari-harinya yang boleh dikatakan agak menyedihkan bagi Cikgu Muhammad Nazmi, dan ada juga hari yang meletihkan. Apa yang dikatakan mungkin kerana ada juga hari beliau mengatakan murid-murid tidak dapat pergi mengambil modul-modul di kantin sekolah kerana kehabisan face mask dan sebagainya. Jadi ini antara yang diluahkan oleh Cikgu Muhammad Nazmi, dan ada juga beliau bayangkan guru itu membuat modul menggunakan duit sendiri, dan diletakkan juga stationery set ataupun perkakas alat tulis itu di situ. Begitu juga dengan face mask dan sebagainya dilekapkan untuk satu paket dan diberikan kepada anak-anak muridnya supaya pembelajaran itu tidak terhenti. Itu antara cerita-cerita menarik mengenai dengan Cikgu Muhammad Nazmi. Faris, kita nak bertanya juga, kita wujudkan kita ada diary lockdown ini sepanjang tempoh PKP dan juga COVID-19 ini. Kita memaparkan individu ataupun organisasi contohnya tertentu, tetapi lebih kepada individu lah. Kenapa sebenarnya kita mengetengahkan cerita-cerita berinspirasi seperti ini ataupun pengkisahan seperti ini? Baik, sebenarnya Hasan, cerita-cerita ini membuka mata setengah pihak, terutamanya kepada pendidik. Kerana ya, seperti mana yang dikatakan oleh Cikgu Muhammad Nazmi sebelum ini, cabaran itu perlu diambil, dan cabaran itu adalah satu pembelajaran untuk kita ke hadapan, one step forward. Jadi apa yang dikatakan oleh Cikgu Muhammad Nazmi, apa saja rutin harian beliau itu menjadi inspirasi. Kalau kita tahu sebenarnya Cikgu Muhammad Nazmi ini menjadi fokus kepada rata-rata guru-guru di sekitar kawasan Sarawak, di negeri Sarawak dan sebagainya. Jadi pendekatan inspirasi yang kita ambil di diary lockdown ini, ia memberi juga satu pengajaran kepada ibu bapa, kepada guru-guru muda. Seperti mana semalam juga entry yang terbaru daripada Cikgu Muhammad Nazmi, kesatuan guru-guru itu perlu memainkan peranan. Jadi apa sahaja yang disuarakan oleh beliau itu adalah suara anak muda. Kita tahu sebelum ni kita katakan dalam politik bagaimana keterbukaan kepada anak muda, tapi dalam bidang pendidikan, sektor pendidikan juga anak muda itu, golongan pelajar atau pengajar muda ini juga suara mereka, kreativiti mereka, apa saja yang mereka luahkan ini perlu diambil berat ataupun diambil serius oleh pihak kementerian ataupun pihak-pihak pendidik yang lain, kerana kita tahu mentaliti yang berlaku sebelum-sebelum ini ada cara lama, ada cara baru, tetapi dengan apa yang kita bawakan dalam diary lockdown Cikgu Muhammad Nazmi ini, inspirasi cara baru beliau yang lebih segar kepada pendidik, begitu juga kepada murid-murid itu yang kita angkat supaya ia dapat menjadi contoh juga kepada semua pendidik, terutama pendidik muda yang berada di negara kita. Kalau nak baca, nak lihat, nak tengok tu dekat mana, Faris? Dan juga apa mungkin kata kunci kalau kita nak searchkan cerita yang Faris bawakan ni? Baik, kalau nak search di dalam laman web asrawani.com, anda boleh lihat asrawani.com diary lockdown. Anda boleh lihat di sebelah kanan skrin laptop ataupun handphone anda, mobile anda. Anda boleh tengok diary lockdown, hanya klik di situ, dan ada beberapa individu yang kita bawa, bukan hanya di PDPR saja, ada juga peniaga bagaimana mungkin keresahan yang mereka alami selama ni. Ada juga sudut Cikgu Muhammad Nazmi. Jadi anda boleh klik di situ, anda boleh lihat daripada day first ataupun hari pertama lockdown sehinggalah hari ini. Mungkin petang sedikit beliau akan membawa satu cerita baru, apa pengalaman beliau di kawasan pedalaman di Lawas itu, bagaimana perjalanan PDPR, apa sahaja aktiviti dilakukan oleh murid-murid beliau. Itu yang dikongsikan, inspirasi daripada kawasan pedalaman ke bandar. Tetapi apa-apa pun bagi beliau semangat untuk mendidik itu tetap ada dalam hatinya. Menarik sebab kita nak tahu juga kan, Faris, cerita-cerita yang kadang-kadang kita tak boleh dapat ataupun kita tak boleh nak saksikan secara langsung, tetapi kita ada platform seperti ini, jadi kita bawakanlah kisah-kisah individu yang memberi inspirasi dan juga pengajaran yang paling penting sebenarnya ketika kita berdepan dengan keadaan dan juga situasi pandemik COVID-19. Terima kasih Faris Azmi
Azman. Terima kasih atas cerita berkaitan dengan diary lockdown itu tadi. Terima kasih kepada anda yang menonton. Itu saja waktu yang kita ada dan pastinya kita memberi sesuatu perkara yang lebih baik. Lungsuri astroawani.com dan juga berita-berita yang kami paparkan dari semasa ke semasa. Sekian dulu, saya Ihsan Daya dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan jumpa lagi.